Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, puan-puan, sedang penonton, warga Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu dalam kuliah subuh online surau An-Nur Seremban Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati dan menjadikan ia sebahagian daripada amal soleh kita yang bakal kita bawa ia berdagang kembali di padang mahsyar, yang membolehkan setiap yang hadir ini menjadi sebahagian daripada orang yang mendapat naungan Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang sedang berhadapan dengan ujian kehidupan, ada yang kehilangan orang yang tersayang, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesihatan, ada yang sakit belakang, sakit lutut, sakit kepala, sakit gigi, sakit mata, sakit tangan. Sakit-sakit ni semua ni ujian daripada Allah. Yang mana kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalaulah tercucuk duri di tapak kaki, maka semuanya itu akan menghapuskan dosa. Perasaan sedih, perasaan duka cita, hiba, semuanya itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Maka di saat Allah datangkan ujian ini, maka syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih untuk diampunkan dosa. Mewakili barisan AJK Masjid, AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook surau dan sebarang infak pembangunan dan pengimarahan surau boleh disumbangkan kepada Bank Islam 05012010053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan sangat dialu-alukan oleh surau untuk aktiviti pembesaran, pengimarahan dan fasilitis kelengkapan harian surau An-Nur. Selamat datang pada semua. Puan Hajah Siti Atikah Tukimin daripada Melbourne, Masya Allah. Zahara Ramli, Kak Nazatul Naina, Masya Allah. Mar WAKN daripada Seremban. Siti Maisarah daripada Dungun. Lin Mazlin daripada Johor Bahru. Zanisha daripada Seremban. Terima kasih di atas kehadiran semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kehadiran semua. Allahumma amin. Syuhadah adah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salidah Saleh, terima kasih di atas kehadiran. Terima kasih dan selamat pagi.
mulakan pagi kita ini dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kalau boleh mulakan dengan sedekah pagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sedekah pagi, malaikat akan berdoa, Allahumma ati mumfikan talafan, ya Allah berikan orang yang sedekah itu ganjaran rezeki yang berlipat kali ganda, dan berikanlah orang yang mumsikan talafan, ya Allah berikanlah orang yang kedekut itu kebinasaan. Munfiqan, dia berikan orang yang sedekah itu dapat kelebihan, orang yang kedekut itu juga, orang yang kedekut itu diberikan dipanggil kemusnahan pada hartanya. Tuan-tuan dan puan, antara amalan yang boleh kita lakukan di bulan Syaban, kita semua dah berada di bulan Syaban. Saya kira kita masih lagi di awal-awal bulan Syaban. Dalam bulan Rejab kita ada amalan, kita ada hari Isra' wal Mi'raj. Dalam bulan Syaban kita ada satu hari dipanggil hari yang mana Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa semua manusia. Namanya malam nisfu Syaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan melihat kepada hamba-hambanya pada malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha melihat, tetapi nak menunjukkan penekanan dalam hadis ini, Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya, yattali'u, yang mana iaitu Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya untuk mengampunkan mereka. Jadi Allah Ta'ala datang melihat kita pada malam nisfu Syaban untuk diampunkan, untuk mengampunkan kita, kecuali dua golongan. Dua golongan ini tak ada pengampunan. Yang pertama al-musyrik, iaitu orang yang syirik. Yang kedua al-musyahin, orang yang berdendam. Jadi siapa-siapa yang masuk dalam bulan Syaban, nak masuk Ramadan ini, masih lagi ada dendam di dalam hatinya, maka dikuatiri tidak ada pengampunan. Dikuatiri tidak ada pengampunan berdasarkan hadis itu. Jadi mari sama-sama maafkan kesalahan manusia. Tak guna kita simpan dendam, kerana dendam ni seperti kita makan racun lalu mengharapkan orang yang kita marah itu mati. Tak ada. Kita tak payah makan racun dan tak payah mengharapkan orang lain yang sakit. Tak payah. Kita maafkan, lepaskan. Siapa yang boleh memaafkan, maka dialah orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Orang yang boleh bersangka baik ni hidupnya tenang, aman, damai, bahagia. Bersangka baik dan bertenang je, tuan-tuan dan puan. Hidup kita ni nak marah-marah, nak stres-stres, kita nak pergi mana je tak? Kita semua nak pergi ke kubur, nak menghadap Allah Ta'ala bawa amalan masing-masing. Jadi kalau dah tahu itu matlamat hidup kita, maka jadikan pergerakan kita menuju ke arah itu, selari dengan apa yang kita tuju itu. Ya betul Siti Maisarah, maafkan semua orang. Nak masuk Ramadan dah ni, kita doa beria-ria sepanjang Ramadan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Kau Maha Pemaaf, maafkan kami. Ya Allah, Kau Maha Pemaaf, maafkan kami. Tiap-tiap hari doa pada Allah, maafkan kami, maafkan kami. Piramli pun buat doa pula dah buat lagu. Maafkan kami, ting 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 ting, maafkan kami, ting 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 ting, maafkan. Maafkan ini, dia mesti ada tuntutannya, iaitu kita mesti memaafkan orang lain. Kalau kita minta maaf tanpa memaafkan orang lain, maka kemaafan itu kemaafan yang tempang, bahkan sukar untuk kita mendapat kemaafan daripada Allah Ta'ala kalau kita sendiri bersifat pendendam. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk sifat tergesa-gesa berlaku dalam hidup manusia. Sifat tergesa-gesa ini adalah datang daripada syaitan. Al-ajilatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu adalah perangai syaitan. Semalam hari itu kita bicarakan dua perkara, ataupun kata Sayyidina Ali, perkara yang aku takut daripada kamu adalah merasakan mati itu masih jauh dan tunduk kepada nafsu. Dua perkara yang kata Sayyidina Ali aku takut kamu ada, iaitu kamu rasakan mati kamu jauh lagi, dan kamu rasakan dan kamu ikut pada nafsu kamu. Tu. Dan bahkan Nabi SAW sebut juga dua perkara yang tidak akan tua kepada anak Adam itu.
Walaupun fizikalnya tua, tapi dua benda ni tak tua, iaitu cita-cita dan panjang angan-angan. Cintakan harta dan panjang angan-angan. Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan ni manusia tak akan tua walaupun dia dah mengalami proses penuaan. Jadi dalam mengejar cinta dunia ini ada sifat satu, iaitu dipanggil sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa ni ada orang share dekat saya video monyet, tak? Monyet ni kalau kita bagi semua dia ambil. Kita bagi makan, dia makan roti. Kita bagi pisang, dia ambil pisang sedangkan ada roti di tangan. Dia letak sebelah, dia makan pisang. Kita bagi donat, dia ambil donat sedangkan dia ada lagi tadi roti dengan pisang. Dia letak duduk tu, dia ambil donat. Kita bagi lagi roti, dia ambil roti tu, dia letak donat. Kan manusia ni dia bersifat tamak dan bersifat tergesa-gesa, nak semua. Padahal apa yang ada tu tak sempat lagi dia nak syukuri dan nikmati. Maka kena berhati-hati dalam hidup dunia ini. Kita kena berwaspada dan berpada-pada. Qanaah. Kita perlu bersifat qanaah, berpada-pada. Baik, beribadat dengan baik. Tergesa-gesa ini timbul daripada 4 perkara. 4 perkara yang mengundang sifat tergesa-gesa. Yang pertama, beribadah dengan tujuan mencapai kedudukan istiqamah kadang-kadang dilakukan dengan tergesa-gesa, padahal masanya yang sebenar belum tiba. Perkara ini menjadikan dirinya lemah, letih, berputus asa dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, dan akhirnya dia tidak berjaya untuk mencapai tujuan sehingga dia berada dalam keadaan berlebihan dan berkurangan. Kedua-duanya itu adalah hasil daripada sifat tergesa-gesa. Nabi SAW bersabda, "Inna dinana hadha matinun fa'awghil fihi birifkin fa'innal munbitta la ardan qata'a wa la dhahran abqa." Bahawasanya agama ini teguh, masukilah ia dengan lemah lembut, kerana yang terlalu cepat berlari tidak ada tempat yang dapat dijangkau dan tiada kenderaan yang tetap. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan, salah satu perkara yang boleh menyebabkan manusia ni jadi tergesa-gesa, terlalu nak capai matlamat dengan cepat. Maksudnya nak capai istiqamah, kata pengarang kitab. Nak capai maksud istiqamah tu, punyalah tergesa-gesa dia nak lakukan sesuatu ibadah. Maka sifat al-ajilah boleh berlaku pada mereka yang nak mengejar satu ibadah secara istiqamah. Ialah contohnya dia selalu sembahyang duha 8 rakaat. Jadi dia nak kejarkan 8 rakaat tu, dia sembahyang laju macam roket. Pum 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 pum. Dia nak solat apa? Dia nak solat witir. Lepas ba'diyah isyak, dia solat witir laju macam robot, macam ayam, tung 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 laju. Baca Quran pun sama, dia selalu baca satu hari satu juzuk. Jadi dia tak sempat, mungkin pagi tadi tak sempat baca, dia pulun petang laju pum 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 pum. Jadi sifat laju ni sebab dia nak kejarkan istiqamahnya tadi tu, sampaikan dia buat ibadah laju. Jadi di dalam Islam, kata Nabi SAW, tak ada tempat orang yang terlalu tergesa-gesa seumpama ini dalam mengejar akhirat. Bertenang. Terkejar-kejar nak gimana bertenang. Kalau tak habis tak apa, Allah tahu kita mungkin lambat dan kita tak apa. Kita buat sekadar yang termampu saja. Kualiti jangan digadaikan. Kuantiti, jangan kita gadaikan kualiti demi kuantiti. Maintain kualiti. Walaupun kuantitinya tak sama, walaupun banyak, frekuensinya tak banyak, tapi kualitinya ada. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya betul. Betul Puan Siti Atikah, Masya Allah. Puan Siti Atikah Melbourne pukul berapa ni? Masya Allah. Seronok nampak orang Melbourne datang pagi ni. Allahu Akbar ni ya. Bila ustaz cakap pasal monyet, teringat kera kat tepi rumah ni 3 ekor, hari-hari duk harin pokok. Hati-hati Siti Maisyarah, jangan main-main dengan kera. Nanti kan dia lompat, dia terkam gitu. Dekat melewati ni pun banyak kera, banyak monyet. Ya betul. Kera ni jangan dibagi makanan. Orang kampung tak bagi makan. Sebab mereka ni kalau bagi nanti dia gila. 10 pagi, Masya Allah. Seronoknya ya Allah di Melbourne. Puan Siti Atikah doakan kami ya, di Melbourne tu orang musafir ni doanya mustajab. Terima kasih pada Puan Siti Azmani hadir pada pagi. Kak Jujak, Masya Allah. Radiah Syarif, waalaikumsalam, Masya Allah. Rabiah, Masya Allah ya. Baik,
Maka sifat tergesa-gesa boleh berlaku bila mana manusia tu dia nak kejar matlamat, iaitu istiqamah. Matlamat bagus, tapi kalau kabut buat apa? Ya tak? Waalaikumsalam Puan Hasnah, masya-Allah. Yang kedua, seorang ahli ibadah yang mempunyai satu tujuan, lalu dia berbanyakkan doa kepada Allah dan bersungguh-sungguh, kemudian memohon agar doanya dikabulkan sebelum masanya, tetapi tidak kesampaian. Akhirnya dia merasa bosan dan lelah, lalu dia berhenti daripada berdoa, sehingga akhirnya dia tidak berjaya untuk mencapai tujuannya. Sifat tergesa-gesa boleh berlaku bila dia nak sesuatu tapi tak sabar. Ya Allah, aku nak panjang umur, ya Allah. Contoh, ya Allah, aku nak sembuh, ya Allah. Dia doa, ya Allah, nak sembuh. Sedangkan dosanya banyak lagi untuk Allah ampunkan, jadi Allah datangkan sakit. Ya Allah, aku nak nampak? Jadi bila dia minta dan dia tak dapat, maka dia rasa give up dan penat, lalu dia tak nak doa dah. Ini silap manusia bila mengharapkan sesuatu daripada Allah, lalu dia meletakkan syarat bila nak dapat. Kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak rumah banglo putih sebelah kanan, dia ada parking lot. Ya Allah, aku nak sangat rumah corner. Serahkan pada Allah Ta'ala bila Allah nak bagi. Kalau Allah tak bagi pun dekat dunia, Allah bagi ke akhirat. Kita kena faham Allah ni bersifat maha pemberi rezeki. Tengok tak cerita pula dah. Perhatikan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW naik turun tu dalam meminta solat dikurangkan daripada 50 ke jadi 5 menjadi 5. Itu adalah proses berdoa. Hatta Nabi SAW sendiri pun diajar berdoa. Dan kita kena faham Allah ni bersifat maha pemberi. Tahu tak sifat orang yang memberi tu macam mana? Kalau kita pergi majlis orang kahwin, ada orang jaga satu sudut, namanya orang yang menjaga bunga telur. Apa sifat orang yang jaga bunga telur ni? Sifatnya adalah memberi. Walaupun orang tak nak ambil bunga telur ni tadi, dia tetap akan bagi. Tolonglah encik ambil bunga telur ni, tolonglah saya nak kena habiskan bunga telur. Nanti kan saya tak tahu nak jawab apa dengan bapak pengantin. Dia akan kejar orang yang dekat lift tu. Kalau orang kat lift tu tak pegang apa-apa, dia bagi, encik bang ambil ni bunga telur. Abang dah dapat dah. Mana? Dalam poket. Tak apa, ambil je 2. Okay. Kalau lah dalam dewan tu orang dah tak ada, tetapi bunga telur banyak lagi, dialah orang yang paling risau dan bersusah hati sebab nak kena habiskan bunga telur. Kalau orang tak datang lagi, dia terpaksa telefon, Ustaz tak datang anak saya kahwin, nah bunga telur. Dia bagi 5 bunga telur. Ini sifat manusia yang kena memberi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha pemberi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang nak bagi dan dah bagi dah pun apa yang terbaik. Cuma kita minta tu tak seperti apa yang Allah nak bagi yang terbaik. Gitu. Contohnya kita pergi sebuah kedai makan. Kita nak makan asam pedas. Orang Melaka asam pedas lah. Orang dia suka makan cincaluk. Orang Melaka makan asam pedas lah. Kalau orang Negeri Sembilan makan apa? Masak lemak cili api. Oi, sedap tu makan. Liuk dah masak lemak ni. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa satu lagi tu? Belado ke apa ke? Sambal belado. Oh ya Allah, ikan goreng sambal belado. Ya Allah, sedap berwarna rasanya. Cakap 29 dah. Baik. Nak ceritanya, kalau kita pergi kedai nak makan asam pedas. Asam pedas tu sejuk. Kita kata, akak saya nak asam pedas. Akak tu kata, dek sabar dek. Asam pedas tu sejuk, bertenang. Akak panaskan kejap. Dia hentak kaki, tak nak, saya nak asam pedas ni, Sabar dek, akak bagi yang baru, yang panas. Akak tu pun ambil asam pedas yang sejuk ni tadi, pergi panaskan di dapur, di dalam kedai. Bila keluar tengok adik tu dah hilang. Kakak tu pun tanya, mana budak yang minta asam pedas tadi? Dia kat sana kak, monyok tu. Dia tak dapat makan asam pedas basi tu, monyok mukanya tu. Akak tu pun tepuk dahi, ya Allah. Akak bukan tak nak bagi asam pedas, dah basi, dah sejuk dah. Kalau akak bagi yang sejuk, nanti dia sakit perut, dia salahkan akak balik tu. Orang bagi yang panas tak nak, orang bagi yang nak makan yang sejuk, sakit perut. Nampak? Akak kedai tu tahulah apa yang terbaik untuk kedai, untuk diberikan pada customernya. Kita ni semua hamba Allah Ta'ala kan? Allah ciptakan kita kan?
Jadi Allah tahu apa yang Allah nak bagi dekat kita. Kita minta pada Allah Ta'ala dan kita dapat, kita bersyukur, kita berterima kasih dan gembira. Tetapi bila kita minta dan berdoa tak dapat seperti apa yang kita minta, patutnya kita lebih bersyukur. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi yang lebih baik. Kena faham gitu. Sebab Allah ni Maha Pemberi. Bayangkan bagi bunga mangga tu. Bunga mangga pula dah bunga telur tu. Dia bukannya kisah orang. Kalau tak ada, dia bagi lagi. Saya baru ni dapat 5 kek, dapat 5 bahulu. Saya kata, Kak, kenapa bagi 5 bahulu? Ustaz tak datang anak saya kahwin, saya bagi 5 bahulu. Bagi 1 sudahlah. Kalau saya pergi, saya dapat 1 je. Ustaz tak datang, lebih banyak. Jadi saya bagi lebih lah. Kalau Ustaz datang, Ustaz dapatlah 1. Tapi Ustaz tak datang, itulah kelebihan Ustaz dapat lebih. Saya cakap, banyaknya bahulu ni nak buat apa? Alah, makanlah bersahur. Ni Syakban dah. Dia suruh makan bahulu masa bersahur. Saya pun termenung. Tak makan bahulu bersahur. Pandai Kak ni. Pandai. Dia suruh kita makan kuih bahulu waktu bersahur. Oh, ya Allah Akbar. Saya duduk pening. Macam mana? Berapa hari nak makan bahulu ni? Tu anak kuliah nak ceritanya. Sifat bagaimana orang yang memberi. Itu manusia. Sedangkan Allah Maha Pemberi. Ya. Orang boleh seronoknya. Siapa yang hantar emoticon senyum tu? Allah Akbar. Pagi ni memang ceria. Cerita asam pedas, cerita ayam masak lemak, cerita ayam balado. Ya Allah Akbar. Kira nak makan dah. Mujur lah hari ni, hari Rabu tak? Boleh makan tengah hari sambal balado. Ya Allah. Siapa nak belanja saya ni? Ada siapa nak belanja? Kalau tak ada siapa belanja, saya makan seorang-seorang lah. Baik, yang nombor 3. Yang ceritanya orang berdoa ni suka tangguh doa. Suka mengharapkan doanya segera dikabulkan. Sedangkan Allah tahu, belum layak. Lepas ni kalau kita berdoa, kalau kita tak dapat apa yang kita dapat tu, yang kita doa tu, syukur pada Allah. Ya Allah, syukur ya Allah. Kau tak bagi apa yang aku nak, kerana kau nak berikan yang terbaik apa yang kau nak. Guna doa tu. Baik, yang ketiga. Orang yang dizalimi orang lain akan membencinya dan mendoakan agar dia segera mendapat hukuman. Maka binasalah orang Muslim itu kerana doanya sendiri. Oleh kerana itu, kadang-kadang pembalasan itu melewati batas. Dengan demikian, dia telah membuat maksiat dan kerosakan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Dan manusia berdoa dengan memohon supaya ia ditimpa kejahatan, sebagaimana ia berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat berterburu-buru, ajulah. Sifat al-ajilah, segera terburu-buru, ta'jil. Ya Allah Ta'ala berfirman, manusia itu suka berdoa memohon ditimpakan kejahatan kepada orang lain sebagaimana dia nakkan kebaikan. Sesungguhnya manusia itu tabiatnya terburu-buru. Sifat terburu-buru boleh berlaku bila kita dizalimi, lalu dengan pantas kita mendoakan kemusnahan orang itu. Itu kena hati-hati. Terliur. Macam Siti Atikah kata terliur, Ustaz. Ya Allahu Akbar. Di Melbourne tu ada kedai Malaysian kan? Ada Malaysian cuisine. Kena cari Malaysian cuisine. Mana nak dapat bahulu pula dah. Tiba-tiba rasa nak makan bahulu. Sabar, buat bertenang ya. Kita tak ada nak kempen makan bahulu. Kalau ada kempen bahulu, kita minta admin surau letakkan siapa nak bahulu, kita hantar COD bahulu. Seronok admin surau kita ni. Macam-macam niaga boleh. Ayam belado, masak lemak berlemak, masak lemak cili api. Ya Allah Akbar. Boleh. Tak ada masalah belaka. Boleh bersahur makan bahulu. Amboi. Baik. Jadi bila kita dizalimi, kita nak orang tu musnah, bergeria-geria doa, Ya Allah, musnahkan dia, Ya Allah. Dia tu memang zalim, teruk perangainya, Ya Allah. Sedangkan kalau kita memaafkan, itu lebih baik. Dan kata perkaraan kitab, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan bala, turunkan ujian betul pada tempatnya. Tak payah tergesa-gesa sangat nak doakan kehancuran orang. Baik. Tapi kita mintalah balasan yang terbaik, Ya Allah. Gitu. Pagi-pagi makan bahulu kopi, Ustaz. Ya Kak Mida, yelah saya makan bahulu tu. Boleh makan sarapan, boleh makan tengah hari, boleh makan petang, boleh makan malam. Ya Allah Akbar. Sebab ada 5 beg bahulu. Saya pun terkenang-kenang boleh makan pagi, petang, malam.
Terima kasihlah. Harap-harap akak yang bagi saya tu tak adalah hadir pada pagi ni. Nanti kalau dia hantar lagi 5 beg bahulu, pening saya nak habiskan. Bahulu kopi O. Ya, betul. Jangan lupa support surah dengan infak dan tajaan ya. Betul. Betul. Baik. Nombor 4. Asas kepada ibadah adalah wara', kata pengarang kita. Dan asas daripada wara' adalah teliti dalam segala perkara. Dengan membahas setiap perkara tersebut secukupnya, mengikut keadaan, seperti makan, minum, berpakaian, bertindak dan berbicara. Gitu sifat. Bawa balik kampung insya-Allah, balik Kuala Kangsar ya Kak Mida ya, insya-Allah kita bawa balik Kuala Kangsar. Lama dah tak balik, 2 minggu dah tak balik. Ingat insya-Allah Ahad ni nak balik ke Kuala Kangsar lah insya-Allah. Baik. Jadi kata pengarang kitab, sifat yang keempat adalah asas kepada ibadah adalah bersifat wara'. Asas kepada wara' adalah teliti. Teliti ni dalam semua perkara. Jadi bila mana orang itu nak kelang kabut, maksudnya hilanglah sifat teliti. Bila hilang sifat teliti, hilang sifat wara'nya. Maka mari sama-sama kita menyemai perasaan dipanggil bertenang, kerana tenang itu adalah lawan kepada sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Jika seseorang tergesa-gesa dalam sesuatu perkara, tergesa-gesa, kelang kabut, bang, tenang bang, kelang kabut sangat, bagaimana? Bawa kereta, manusia ni bertukar karakter. Jangan pegang steering, dia pegang je steering. Tadi masa keluar masjid, kaki lutut tu dah macam nak tumbang dah, terketar-ketar. Solat pun atas kerusi. Tetapi bila dia pegang steering kereta, kalah Valentino Rossi naik motor, dia naik kereta kalahkan motor. Dia menyelinap, pum. Sebab apa? Sebab sifat al-ajilah tu tak tua. Yang tua fizikalnya, tapi nak cepatnya tu dia tak kisah, kira nak langgar orang je. Jangan gitu, bertenang ya. Bila manusia pegang steering, dia bertukar karakter. Itu bahaya tu. Jika seseorang tergesa-gesa dan melakukan sesuatu tidak menuntut kenyataan, tidak melakukan penelitian sebagaimana mestinya, dia akan tergesa-gesa dalam berbicara hingga lidahnya tergelincir dan tergesa-gesa ketika makan, sedangkan yang dimakan adalah haram dan syubhah. Begitulah pekerjaan yang dilakukan secara sembarangan atau sesuka hati tanpa dipilih atau difikirkan terdahulu. Kita kena bertenang, kena memilih sikit. Kena berpilih-pilih. Bukan lagu apa? Lagu tu apa? Aiman Turi. Dipilih-pilih. Saya dah lupa dah. Dipilih-pilih, tak tahulah. Kita kena pilih-pilih sikit makanan kita ni. Ya, makanan kena pilih-pilih. Bukan sebab kita nak turun berat badan, nak kurus. Pilih yang halal dan tayyiban, yang baik. Ini tidak, asal letak je makan, tak tahu makanan tu baik ke tidak untuk badan. Makan ni dia ada halal lagi baik. Kalau makanan tu halal tapi tak baik, tak boleh makan juga. Ada makanan yang baik tapi tak halal, tak boleh makan juga. Dia mesti halalan tayyiban wa ihtiraman lahu. Makanan tu mesti baik, mesti halal, mesti dimuliakan. Kak Jun Purnama, dia pada Singapura. Boleh lah, Majlis Siti Atikah boleh postkan tu. Bunga Lawang, jangan bersedih, nanti Ustaz post. Allahu Akbar. Ya, boleh kita boleh post. Siapa yang nak post tu? Allahu Akbar ya. Nak post buku bahulu ke? Saya pun belum terima kitab baru. Kitab baru insya-Allah, nanti kita akan hantar kitab baru insya-Allah. On the way. Baik. Kalau tak dapat boleh PM tepi. Baik, dengan itu tadi sifat tergesa-gesa. Yang kedua, sifat sombong. Al-kibir, sombong, juga merupakan perbuatan yang membawa kepada kerosakan. Sifat sombong ini menimbulkan 4 bahaya. Yang pertama, tadi sifat kelang kabut, tergesa-gesa, selesai. Dan yang kedua, sifat mazmumah, sifat hati yang perlu dikawal, iaitu sifat al-kibir, sombong, takabur, bangga diri, sombong. Sombong akan menimbulkan 4 bahaya. Yang pertama, menghalang kebenaran, membutakan mata hati, tidak sanggup mengenal ayat-ayat Allah, termasuk hukum-hukumnya.
Jadi orang yang ada sifat takabur ni, dia menghalang kebenaran, membutakan hati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Suratul A'raf ayat ke-145. Ayat 146. Allah Ta'ala berfirman lagi, Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah memeteraikan, memateri hati atas hati tiap-tiap orang yang sombong lagi bermaharaja lela dengan pencerobohannya. Bahaya. Orang yang ada sifat sombong ni hatinya tertutup. Hatinya tertutup, buta dah hatinya. Allah Akbar, menghalang kebenaran. Betul Faizah, betul. Yang kedua, sifat sombong mendatangkan kemurkaan Allah. Bukan sekadar hatinya tertutup, malah sifat yang kedua ini, kesan daripada sombong ini, penyakit hati yang kedua pada pagi ini, sombong ini boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong lagi takabur. Allah tak suka orang yang sombong lagi takabur. Yang ketiga, sifat kibir ataupun takabur ini, sifat sombong ini menjadikan dia hina dan mendatangkan siksaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Orang yang sombong ini akan menjadikan dirinya hina. Orang kita ni nak sombong nak gimana? Nak pergi mana sombong-sombong? Kelopak mata ni pun Allah yang takdirkan ia berkelip. Kalau Allah tak takdirkan mata ni boleh berkelip, kita tak boleh kelip tuan-tuan perempuan ya. Ni mata ni. Ni. Yang orang buat bulu mata tu, yang melantik macam unta ni. Kalau kelopak mata ni tak boleh buka, letaklah speaker mikrofon azan subuh sekalipun, dia tak akan bangun sembahyang subuh. Dia tak akan boleh bangun subuh pasal kelopak mata berat katanya. Ustaz, beratlah ustaz mata ni. Saya kata macam mana boleh berat? Kamu main gym boleh? Main gym boleh angkat berkilo-kilo, tapi mata ni dia tak boleh angkat berkilo, yang tak ada kilo ni. Beratnya mata ni ustaz. Sebab nak angkat mata ni di saat boleh azan subuh, bukan fizikal kena kuat, tetapi hati yang kena kuat. Hati kuat baru mata terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tarik selimut. Zoom. Kalau Sayyidina Bilal bin Rabah, dia letakkan batu di atas dadanya, dia mengungkapkan kalimah ahadun ahad, ahadun ahad, Allah itu esa, Allah itu esa. Jangan ada pula nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mendengar laungan azan, maka dia pun berkata ahad, ahad, ahad. Kita kata kenapa engkau ahad? Kerana hari Ahad masa untuk tidur yang panjang. Dia pun ambil selimut tutup. Ada orang hari Ahad juga. Ahad itu dia bukan ahad yang esa, ahad tidur. Kalau hari ini kita siramkan air sirap ke atas kepalanya, bagi dia bangun. Biar air sirap dia merah sikit, baru dia tahu mati itu dekat. Baik, dan yang keempat, balasan untuk sifat sombong adalah api neraka dan siksaan atau azab neraka. Allahu Akbar. Jadi bukan sekadar hina, malah sifat ataupun balasan untuk orang yang bersifat sombong adalah siksaan api neraka, wal iyadzu billah. Maka tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita berhenti di sifat yang mazmumah yang kedua. Yang pertama tadi sifat bersegera, bukan bersegera yang bagus, tergesa-gesa. Bersegera bagus, tapi tergesa-gesa tak bagus. Maksudnya dia tak planning. Kita ni bukan bomba, kita nak jadi seperti fire extinguisher. We are ready before the fire come. Kita tak nak jadi fire brigade. Bila ada kebakaran baru sampai ni, itu tak ada planning. Kita nak fire extinguisher. Sebelum berlaku kebakaran, kita dah ada di situ. Jadi tak ada sifat tergesa-gesa. Dalam kehidupan kita ni, kita perlukan perancangan. Kita perlukan perancangan supaya tidak tergesa-gesa. Kita kena ada plan A, plan B, plan C. Dalam hidup ni mesti banyak perancangan tuan-tuan perempuan. Kita jadi kelang kabut dan berduka cita sebab tidak ada plan B. Merancang plan B dalam hidup. Ada plan A, plan B, plan C. Kalau pekerjaan kita tak bagus, ada perniagaan, plan B.
Kalau perniagaan kita musnah, ada plan C. Apa plan C ustaz? Pinjam duit member. Itu tak boleh lah Pinjam duit member, lepas tu buat lupa pula amboi. Kena ada plan A, plan B, plan C. Maksudnya kena tahu sistem macam mana kita nak survive. Pinjam duit member, lepas tu senyap. Itu plan C. Plan D, pinjam plan C. Plan D adalah pinjam duit member lain, top up plan C. Amboi. Habis tu kalau tak jadi juga, ada plan E. Plan E pinjam duit orang, top up plan D dengan plan C. Sudah. Itu bukan plan, itu gali kubur. Itu gali kubur, duduk dalam kubur. Mesti kita ada plan A, plan B, plan C. Subhanallah, kalau hidup kita ni ada perancangan, kita akan rasa tenang. Tenang, nak laju-laju nak gimana, kita dah planning dah. Baik. Jadi subhanallah, tuan-tuan dan puan, kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, malu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke Facebook Surau. Boleh terus menyumbang kepada pembangunan dan infak surau, iaitu Bank Islam 050120105338. Laju dah macam gosok Astro pula dah lajunya. Tapi tak apalah, untuk kebaikan tuan-tuan dan puan, jangan lupa menyumbang, dapatkan pahala sedekah subuh. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dapat manfaat pada pagi ini, jangan lupa tekan button like dan share. Mungkin ada orang dapat manfaat. Kita duduk goyang kaki, minum bahulu, cicah, minum teh o, cicah bahulu, makan bahulu, cicah teh o, kita dapat pahala sebab ada orang tengok video yang sedang kita kongsikan. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Qul madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.